Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah kami iaitu Encik Hafifi Hafiz bin Huris dan juga rakan-rakan sekalian. Pada hari ini kami akan membentangkan tugasan 3 bagi subjek Semantik Bahasa Melayu kod BMMB 3123. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kandungan. Yang pertama, kami akan membincangkan mengenai sinopsis cerpen Kapten Tsubasa. Yang seterusnya, analisis peribahasa. Yang ketiga, pengenalan dan ciri-ciri teori behaviorisme. Yang keempat, ciri-ciri teori behaviorisme 1 dan 2. Yang kelima, ciri-ciri teori behaviorisme 3 dan 4. Yang keenam, rumusan, dan yang terakhir sekali, rujukan. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada sinopsis cerpen Kapten Tsubasa bagi kandungan yang pertama, iaitu Tsubasa merupakan seorang anak kecil yang mahir bermain bola sepak di Jepun. Dia bermain di klub Nankatsu FC sejak berumur 8 tahun sehingga 18 tahun. Sekaligus berjaya meraih pelbagai kejuaraan liga bola sepak Jepun. Pada suatu hari, dia ditawarkan untuk melanjutkan karier sebagai pemain bola sepak di negara Eropah, Jerman. Dia ditawarkan bermain bola sepak secara profesional bersama klub terbesar di Jerman iaitu klub FC Bayern Munich. Setelah dia berlatih bersungguh-sungguh selama beberapa bulan, dia ditawarkan untuk memakai jersey nombor 10 sekaligus memegang jawatan sebagai kapten pasukan. Kemudian, dia berjaya membimbing pasukannya meraih gelaran juara Liga Eropah selama beberapa tahun sekaligus meraih gelaran juara Jerman. Dia dinobatkan sebagai atlet tahunan di negara Jerman. Pada suatu hari, dia ditawarkan oleh pengurus kelab Bayern Munich FC untuk melanjutkan kontrak bersama Bayern Munich FC selama 10 tahun serta mewakili Jerman dalam kejohanan Piala Dunia. Tsubasa berasa dilema ketika membuat keputusan tersebut. Dia menelefon ibu bapanya untuk membincangkan hal tersebut. Hasil perbincangan, Tsubasa membuat keputusan untuk melanjutkan kontraknya bersama Bayern Munich FC selama 10 tahun dan menolak tawaran untuk bermain bersama Jerman dalam kejohanan Piala Dunia. Tsubasa ingin membawa nama negara kelahirannya, Jepun, di pesada dunia. Pengurus kelab berasa bangga akan azam Tsubasa dan menghormati keputusan tersebut. Okey, seterusnya saya akan bagi kepada rakan saya yang seterusnya. Okey, seterusnya saya akan sambung mengenai analisis peribahasa, iaitu bagai kacang lupakan kulit. Okey, jadi peribahasa ini merupakan peribahasa jenis perumpamaan. Kamus Dewan edisi keempat menyatakan bahawa perumpamaan ini adalah sesuatu yang dianggap sama dengan, ibarat dan misal. Okey, jadi perumpamaan ini terbahagi kepada dua bentuk, iaitu perumpamaan yang menyatakan perbandingan secara terang-terangan dan perumpamaan yang tidak menyatakan perbandingan secara terang-terangan. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada pengenalan teori behaviorisme. Okay, berdasarkan perumpamaan, teori yang tepat bagi menganalisis perumpamaan tersebut adalah teori behaviorisme. Menurut Siti Hajar Abdul Aziz pada tahun 2009, teori behaviorisme ini dalam konteks semantik mempunyai hubungan dengan teori behaviorisme dalam konteks pembelajaran. Manakala Abdullah Hasan pada tahun 1980 mengaplikasikan teori tersebut dalam proses penghuraian makna. Jadi terdapat beberapa ciri teori behaviorisme ini. Ciri yang pertama ialah menolak konsep mentalisme yang mengkaji pemikiran dan konsep abstrak tanpa data yang dapat disahkan. Ciri yang kedua, mempercayai bahawa tingkah laku manusia, binatang dan benda mempunyai persamaan. Ciri yang ketiga, tingkah laku manusia dalam berbahasa disebabkan keperluan untuk bersosial. Dan ciri yang keempat, perlakuan manusia ada hubungan dengan rangsangan dan gerak balas. Okey, seterusnya akan disambung oleh rakan saya yang lain. Baiklah, kita teruskan pembentangan dengan ciri-ciri teori behaviorisme. Jadi, yang pertama adalah menolak konsep mentalisme yang mengkaji pemikiran dan konsep abstrak tanpa data yang dapat disahkan. Jadi, ciri ini adalah makna merupakan bentuk
tindak balas hasil daripada rangsangan komunikasi yang dijalankan antara penutur dan juga pendengar. Jadi seterusnya manusia dapat berfikir secara logik bahawa frasa kacang lupakan kulit merupakan frasa yang membawa makna tersirat kepada manusia tentang seseorang individu yang lupa asal usul. Okay. Jadi, perumpamaan tersebut telah menolak konsep mentalisme yang mengkaji pemikiran dan konsep abstrak tanpa data yang dapat disahkan. Jadi, itu adalah ciri yang pertama. Seterusnya, ciri yang kedua adalah mempercayai bahawa tingkah laku manusia, binatang dan juga benda mempunyai persamaan. Jadi, di sini kita dapat lihat frasa dalam perumpamaan iaitu bagai kacang. Jadi bagai kacang ni makna tersirat dia adalah ibarat manusia. Okey, seterusnya frasa dalam perumpamaan seterusnya adalah lupakan kulit. Okey, jadi dia punya maksud tersirat dia adalah yang lupa akan asal usul. Jadi lupakan kulit itu adalah yang lupa akan asal usul. Jadi itu adalah ciri-ciri yang kedua. Seterusnya Okey, baiklah. Seterusnya, ciri yang ketiga adalah tingkah laku manusia dalam berbahasa disebabkan keperluan sosial. Okey, jadi ciri-ciri teori behaviorisme ni dia dalam konsep semantik yang ketiga iaitu tingkah laku manusia dalam berbahasa untuk keperluan bersosial. Okey, jadi menurut Osgood 1980, proses penuturan menghasilkan ujaran dan tindak balas pendengar bagi memahami ujaran tersebut. Jadi, peribahasa yang digunakan adalah amat sinonim dengan masyarakat Melayu. Okey, jadi seterusnya kita pergi kepada ciri yang terakhir iaitu ciri yang keempat. Okey, jadi ciri yang keempat ni, perlakuan manusia ada hubungan dengan rangsangan dan juga gerak balas. Jadi ciri-ciri teori behaviorisme ni dia dalam konsep semantik yang terakhir iaitu perlakuan manusia adalah berhubung dengan rangsangan dan juga gerak balas. Okey, jadi penutur dia telah menimbulkan rangsangan kepada pendengar iaitu rangsangan berbentuk nasihat dan sindiran. Jadi pendengar ni dia akan menerima maklumat berbentuk nasihat yang dilafazkan oleh penutur dalam bentuk perumpamaan dan juga merespon semula. Jadi itu adalah antara 4 ciri-ciri yang dapat kita lihat. Okey, baiklah. Saya akan menyambung lagi pembentangan ini untuk bahagian rumusan. Jadi kesimpulannya di sini, peribahasa itu merupakan satu aspek yang penting yang terkandung di dalam bahasa Melayu, tidak kira dalam penulisan maupun lisan. Peribahasa ini juga dicipta untuk memudahkan masyarakat bagi saling tegur-menegur tentang kesilapan seseorang tanpa menyinggung perasaan individu tersebut. Masyarakat zaman sekarang ini dilihat tidak memfokus kepada peribahasa dalam komunikasi harian, sebaliknya bersikap biadab dalam menegur. Hal ini dikatakan menegur secara terus adalah cara terbaik bagi mendidik seseorang. Buktinya, berlaku kes seorang pensyarah di salah satu universiti di Malaysia yang menegur pelajarnya yang tiada komputer riba dengan biadab dan tidak bersopan santun. Perkara tersebut perlu dielakkan kerana masyarakat Melayu pada zaman dahulu sangat bersopan santun dalam memberi sebarang teguran. Buktinya, penciptaan peribahasa ini adalah sebagai satu medium teguran kepada masyarakat. Jadi masyarakat perlu mengambil berat terhadap penguasaan bahasa Melayu masing-masing supaya dapat membentuk semula budaya Melayu yang penuh dengan kesantunan dalam berbahasa seperti mana yang dipertunjukkan oleh masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Slide seterusnya adalah tentang rujukan. Ini adalah beberapa rujukan yang telah kami sediakan. Okey. Sekian, terima kasih.